Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi diraikan Al-Fadil Al-Ustaz Salahuddin Muhammad Nasir yang di-Ketua PAS kawasan Gombak, yang diraikan yang berbahagia Datuk Megat Zulkarnain Tan Sri Omardin, Ketua UMNO bahagian Gombak, seluruh barisan, kepimpinan, kedua-dua parti, kawasan, para penonton, tuan-tuan haji, puan-puan haja, sahabat dan sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga berada di dalam keadaan yang sehat sejahtera dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada yang sedang memandu balik kerja hujan-hujan ini, berhati-hati di jalan raya, ingat orang yang tersayang. Dan insya-Allah bersama Gombak TV kita pada petang ini dengan program yang kita panggil Bicara Politik, yang kita datangkan pada petang ini kedua-dua ahli panel yang tidak asing lagi, kedua pendekar daripada Gombak, satu yang di-Ketua PAS kawasan Gombak di sebelah kiri saya. Sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Ahlan wa sahlan kepada TV Gombak Ustaz. Syukran. Dan kanan saya ke kanda tak lain tak bukan iaitu Ketua UMNO bahagian Datuk Megat Zulkarnain. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Syukran. Jadi tajuk kita yang kita mengambil masa insya-Allah tidak panjang sebab tajuk ni kita santai-santai namun dia agak heavy sikit. Kerana tajuk politik petang-petang ni Ustaz kan? Yeah. Jadi tajuk kita ni kita buat tajuk dia dari mana hendak ke mana. Orang putih kata from where to where. Orang Arab kata min aina ila aina. Bahasa Hindustan kata ab kahase ab kaha jaingge. InsyaAllah. Jadi kita nak pergi kepada ahli panel kita yang pertama, Al-Fadil Ustaz Salahuddin Muhammad Nasir. Yang sangat sinonim dengan Gombak. Orang lama Gombak yang asalnya Selayang. Yang di-Ketua PAS kawasan Gombak. Al-Fadil Ustaz, boleh share sedikit tentang perjalanan PAS kawasan Gombak dan juga muafakat nasional yang secara rasminya dimeterai di PWTC pada 19 September 2019 pada hari Sabtu. 14 September 2019 pada hari Sabtu. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengerusi Majlis, yang sentiasa saya kasihi adinda saya Datuk Megat Zulkarnain selaku Ketua UMNO bahagian Gombak, seluruh kepimpinan PAS dan UMNO di semua peringkat di bahagian dan kawasan Gombak, seluruh para penonton dan para pemerhati politik, muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pada petang ini kita berhimpun bagi membicarakan persoalan dari mana ke mana berhubung dengan politik yang ada pada hari ini. Saya menjawab bahawasanya kita berpolitik ini daripada hidup sampai ke mati, daripada dunia sampai ke alam akhirat. Kerana menurut ajaran Nabi SAW, politik itu adalah ibadah. Oleh kerana itu, kalau kita menyebut dari mana ke mana, jawabnya daripada dunia sampai akhirat menuju ke syurga. Dan ramai di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum adalah ahli-ahli politik dan mereka diizinkan Allah dengannya masuk ke syurga. Itu saya menyentuh sedikit berhubung dengan tajuk kita pada petang ni. Yang kedua, berhubung dengan persoalan sejarah, saya kira saya mengambil seimbas lalu sahaja kronologi penubuhan PAS kawasan Gombak ini. Kita maklum asalnya dulu hanya ada dua saja kawasan kalau di sekitar ini. Pertama kawasan Ampang, yang kedua kawasan Selayang. Kemudian berlaku pecahan persempadanan pilihan raya. Lalu diambil sebahagian daripada Ampang dan diambil sebahagian daripada Selayang. Kemudian bila digabungkan, itulah yang membentuk PAS kawasan Gombak pada hari ini.
Dan pada masa terjadinya persempadanan itu, saya telah dipanggil oleh arwah Ustaz Haji Hassan Syukri, bersama dengan arwah Cikgu Radi, bersama juga dengan arwah Abang Sidik, di antara pimpinan tertinggi PAS pada masa itu di Selayang, supaya saya mengambil alih penubuhan PAS kawasan Gombak yang baru pada masa itu, dan kita susunlah mesyuarat dan sebagainya. Kemudian ditubuhkanlah PAS kawasan Gombak pada 1 November 1994. Dan mulai daripada tarikh itu kita bergerak. Kita pernah bergerak secara solo, kita pernah menang, kita pernah kalah, kita pernah bersama Pakatan Rakyat, kita juga pernah bersama dalam kepelbagaian bentuk dengan NGOs, dan hari ini alhamdulillah Allah telah mentakdirkan PAS khususnya di kawasan Gombak bersama dengan UMNO bahagian Gombak dalam muafakat nasional yang telah diputuskan oleh kedua-dua pimpinan parti kita yang sebagaimana kita maklumi bersama. Insya-Allah biiznillah, bagi PAS kawasan Gombak, kita akan terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini. Walau dengan siapa pun kita bersahabat, mengadakan ta'awun atau tahaluf siasi, saya suka menegaskan bahawa PAS adalah PAS. Kita tidak akan berubah dan berganjak daripada dasar Islam yang kita bawa sebagai prinsip dalam perjuangan kita sejak dulu sehinggalah hari ini. Dan saya mengambil kesempatan yang ada ini, mewakili khususnya PAS kawasan Gombak. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih, khususnya kepada UMNO bahagian Gombak, begitu juga dengan kepimpinan UMNO di peringkat nasional yang telah mengadakan persidangan UMNO baru-baru ini dan telah meminda perlembagaan UMNO dengan meletakkan juga Islam sebagai dasar perjuangan mereka. Bagi kita, ini merupakan suatu perkara yang menunjukkan keseriusan yang ditunjuk dan dipamerkan oleh pimpinan tertinggi UMNO, dan beriringanlah kita hari ini, insya-Allah, atas nama muafakat nasional ini. Dan saya juga menyebutkan bahawa bersama atas nama muafakat nasional ini, PAS kawasan Gombak dan UMNO bahagian Gombak, kita telah mengadakan pertemuan perhubungan gerak kerja secara rekodnya lebih kurang 19 kali. Di sana ada mesyuarat, di sana ada aktiviti bersama rakyat, di sana ada gerak kerja bersama 6 atau lebih daripada itu pilihan raya kecil, yang terakhir di sini juga kita bersama. Kemudian kita juga ada engagement dengan MIC di Gombak, dan kita tetap mengukuhkan terus insya-Allah muafakat nasional bagi kawasan dan bahagian Gombak ini. Dan saya menyatakan selaku yang di-Petua PAS kawasan Gombak, apabila kita telah mengadakan kepelbagaian pertemuan dengan UMNO bahagian dan mengambil maklum balas daripada peringkat negeri dan membaca serta melihat demografi politik pada hari ini, maka PAS kawasan Gombak telah bermesyuarat dan kita telah memutuskan, dan saya selaku yang di-Petua PAS kawasan telah memaklumkan perkara ini langsung kepada YB Hilman pada tarikh 11 hari bulan Mei yang lepas, bahawa PAS kawasan Gombak hanya akan bekerjasama secara politik dengan UMNO bahagian Gombak atas nama muafakat nasional. Walau bagaimanapun kita menegaskan segala bantuan dan segala apa yang dikira
menjadi hak rakyat di Gombak ini mestilah diperturunkan sama ada oleh ahli parlimennya atau YB-nya. Karena itu hak rakyat. Tapi kerjasama politik PAS kawasan Gombak menegaskan kita hanya dengan muafakat nasional bersama dengan UMNO bahagian Gombak, dan saya telah hantar WhatsApp dan YB Hilman telah menjawab, memahami akan perkara ini. Jadi ini ketegasan yang ingin saya nyatakan, dan insya-Allah kita menyerah kepada Allah untuk langkah-langkah kita di hari yang akan datang. Saya kira itu saja untuk mukadimah berhubung kronologi sejarah sehingga perkembangan PAS dan UMNO bahagian Gombak dalam muafakat nasional untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Muhammad Nasir dengan lontaran pertamanya tadi. Dan bila kita duduk di Gombak ini dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang, kan? Di sana kita lihat ada 3 don dan 1 parlimen. Parlimen Gombak dan 3 don. Kita ada Ulu Kelang, kita ada Gombak Setia, dan nama baru Batu Cave kita ada Sungai Tua. Kita lihat perjalanan jatuh dan bangun. Kadang-kadang PAS naik, kadang-kadang UMNO naik, kan? Saling berganti. Dahulunya kita ni berbalah, kan? Sehingga timbullah satu pantun saya tulis tadi, abang. Berjalan-jalan ke Batu Kawan, mari berjalan bersama mutu. Dulu berlawan, kini berkawan, kerana Islam kita bersatu. InsyaAllah kita teruskan lagi perbincangan petang kita ini. Nampaknya dah semakin hangatlah. Macam parlimen pula kita hari ini. InsyaAllah kita pergi kepada Datuk Megan tentang kita merintis muafakat nasional sebelum termeterai lagi secara peringkat nasionalnya di WTC pada 14 September yang lalu 2019. Jadi mungkin Datuk Megat boleh memberikan lontaran bagaimana UMNO dan juga muafakat nasional pada peringkat Gombak. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih adinda moderator yang saya amat kasihi kekanda saya Ustaz Salahuddin Nasir selaku yang dipertua PAS kawasan Gombak, ahli-ahli UMNO dan ahli-ahli PAS. Sebenarnya tuan-tuan dan puan yang sedang menonton kita secara langsung. Pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada Gombak TV atas peluang yang diberikan kepada UMNO untuk turut bersama dalam bicara santai pada petang ini. Secara peribadinya saya mengakui bila saya walaupun duduk bersebelahan, walaupun kami saling memahami antara satu sama lain adinda Ustaz, tetapi bila saya dengar setiap patah perkataan daripada kekanda saya yang bagi Ustaz Salahuddin Nasir sebentar tadi, I had a goosebump. Tegak bulu roma saya. Kerana apa yang kita bercakap hari ini bukan retorik politik semata-mata, tetapi apa yang kita sampaikan ada pada petang ini adalah satu perjuangan yang mesti kita sama-sama pertahankan. Tadi Al-Fadhil Ustaz telah sebut bagaimana muafakat nasional ini bermula dan bertapak di Gombak, dan saya nak menyambung. Kalau kita masih ingat way back before 14 September 2019, muafakat nasional telah pun bermula di Gombak ini. Sebaik saja selepas keputusan pilihan raya 2018 yang kita akui, yang kita menerima keputusan rakyat pada waktu itu, dan hasil daripada keinsafan kita semua, bila mana UMNO dan PAS telah mengadakan kerjasama awal, baru bincang-bincang di peringkat kepimpinan tertinggi, kami di Gombak dah selesai. Walaupun semua orang tahu ni bukan, it's no longer a secret, it's an open secret, bahawasanya saya dengan abang saya ni dalam dulu kita mempertahankan parti masing-masing, kita agak tegang. Tetapi bila masa kita dah sampai kepada satu keputusan, bila kita dah sampai kepada satu kesefahaman, we bind it well. Kita dah tak boleh lagi dipisahkan. Sebab itu saya masih ingat dalam ucapan sulung saya bersama dengan seluruh kepimpinan PAS dan UMNO dalam bahagian dan kawasan Gombak pada awal 2019, saya menyatakan dalam ucapan itu dengan linangan air mata bahawasanya permuafakatan ini adalah satu yang dah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin makna manusia mampu
merungkai, memisahkan lagi muafakat ini. Setelah pertembungan hampir 60 tahun from our forefathers. Sebelum saya dilahirkan, sebelum adinda Ustaz dilahirkan, mungkin kanda kita masih kecil lagi, perbezaan ideologi politik antara UMNO dan PAS telah ada. Tetapi mengambil kira keputusan pilihan raya, akhirnya kehendak keseluruhan rakyat, terutamanya orang Melayu dan Islam, yang mesti kita ingat lagi pada 14 September yang lepas, bila termeterainya piagam muafakat nasional yang ditandatangani oleh Datuk Seri Presiden UMNO dan Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Seri Presiden PAS, menandatangani piagam itu bukan disambut dengan sorakan atau teriakan, tetapi disambut dengan linangan air mata. We must remember that. Ini bukan retorik politik. Ini satu ikatan yang disambut dengan doa dan linangan air mata jutaan. Ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu di Dewan PWTC. Saya berada hanya 2 kaki saja. Kebetulannya dalam ratusan ribu manusia didorong oleh Allah, saya dapat 2 kaki. Betul-betul berhadapan Tuan Guru Haji Adi dan juga Datuk Seri Zahid waktu mereka menandatangan piagam. Saya sendiri menyaksikan dan saya mengalir air mata. Jadi saya fikir inilah satu keputusan, bila kita buat satu keputusan yang penting demi kepentingan negara, demi kepentingan bangsa, agama dan pastinya rakyat secara keseluruhan. Sebab itu saya fikir muafakat nasional ini dah tak lagi boleh kita pisahkan. Di Gombak specifically, saya perlu nyatakan UMNO bahagian Gombak, we had no second thoughts. Tak ada benda lain yang kita bincang selain daripada muafakat nasional. Full stop. Tak ada bincang lagi. Jadi maknanya, kerana macam tadi kata kanda saya, bila beliau menyatakan kepada YB Hilman tentang pendirian PAS, saya juga telah menyatakan dalam hampir masa yang sama kepada mereka, no. Kerjasama UMNO di bahagian Gombak hanya dengan muafakat nasional. Full stop. Period. Jadi kita tak ada bincang lain. Jadi mudah bila kita tak bermain politik di sini, kita mengakui kewujudan Perikatan Nasional, kesefahaman ahli-ahli parlimen untuk dinamakan satu, you got to brand a government. You cannot say ini satu kerajaan yang hanya dipersetujui oleh among the MPs. Tak boleh. You must name it, mesti ada nama kan. Jadi kita kata kita setuju dengan nama itu, jenama itu, tapi kerjasama politik di Gombak muafakat nasional. Jadi saya mewakili UMNO bahagian, saya mengulangi di Gombak muafakat nasional yang akan kita perkasakan, whatever it takes. Kita mohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kanda saya dah maklum 19 program, numbers of program penting, tetapi pada saya ni dia bukan about numbers of program semata-mata, but bila kita dah hubungan jiwa. Saya fikir saya amat selesa dengan kanda saya dan juga dengan seluruh saf kepimpinan PAS, begitu juga mungkin PAS bersama dengan saf kepimpinan UMNO. Dan hubungan ini mudah-mudahan Allah akan pelihara dan tidak akan dipisahkan. Bukan untuk kepentingan politik, dah saya sebut tadi, tapi untuk kepentingan umat secara keseluruhannya. Terima kasih Datuk Megat dengan lontaran tu tadi. Apa yang kita lihat, boleh saya nak kaitkan dengan suratul Anfal. Bila Allah sebut wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi adwallahi wa adwakum. Tersilap saya ayat 60. Jadi sebenarnya bila kita lihat Allah kata bersiap-siagalah kamu berhadapan dengan musuh kamu dengan segala kekuatan yang kamu ada. Jadi apa yang kita nampak di sini ialah kesatuan. Penyatuan. Muafakat nasional itu memberikan kesan kegerunan kepada musuh-musuh Islam. Dan kita ni bersatu dalam keadaan sandaran dia, kalau kita lihat orang Melayu yang insya-Allah majoritinya orang Islam. Yang mana bila kita melihat di atas kesepakatan ini dengan naratif Islam, dalam kita tidak mengabaikan bangsa dan juga latar belakang agama yang lain, kita membawa satu keadaan yang lebih adil, yang lebih baik, yang kita rasakan yang sudah hilang dalam landscape politik di Malaysia pada hari ini dengan naiknya kerajaan yang nama Pakatan Harapan tempoh hari. Kita lihat kerajaan dalam keadaan banyak isu-isu sensitif yang disentuh dan rakyat rasa nampak begitu sugul. Jadi kita lihat, kita nampak bahawa kesatuan ini, kesatuan yang pernah berlaku bagaimana Rasulullah tautkan antara Aus dan Khazraj, orang-orang Yasrib dan juga orang Muhajirin dan juga orang Ansar
yang duduk di Yathrib dan duduk di Madinah ketika itu. Jadi kita beralih kepada Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Muhammad Nasir selaku Di-Pertua PAS Kawasan Gombak. Pandangan yang Di-Pertuan, pandangan yang Di-Pertua PAS Kawasan Gombak bagaimana dengan keadaan politik nasional pada hari ini yang kita panggil Perikatan Nasional yang memerintah pada hari ini, dalam keadaan kita melihat pandang sisi politik pada PAS Kawasan Gombak. Silakan Al-Fadhil. Ya. Berhubung dengan perkembangan ataupun suasana politik pada hari ini, saya membahagikan kepada dua keadaan. Pertama, iaitulah berhubung dengan Pakatan Harapan yang saya kira merupakan satu gabungan yang kucak-kacir, gabungan yang saya anggap semakin hari semakin melemah kekuatan mereka karena kesilapan yang mereka sendiri lakukan. Keadaan mereka lintampukan, mesyuarat bukan penyelesaian masalah, tapi mesyuarat menjadi titik mula berterusan untuk bermusuhan di antara sesama mereka, sehingga terjadilah pecah sampai terakhir menghasilkan 5 orang yang duduk dalam kedudukan bebas di Parlimen. Itu berhubung dengan Pakatan Harapan. Yang kedua, saya melihat berhubung dengan Perikatan Nasional. Saya memandang secara tenang bahawa Perikatan Nasional dalam kedudukan yang agak tenang, semakin hari semakin diterima oleh rakyat, tetapi saya kira dari segi strength atau kedudukan itu agak tidak berapa kukuh. Ini secara peribadi saya menyebut. Memenangi 2 undi atas pemilihan yang di-Pertua Dewan baru-baru ini, saya kira menjadi satu skala tunjuk bahawa saya lebih bersetujulah kalau sekiranya dibubarkan saja Parlimen dan kita adakan pilihan raya umum yang baru dan ambil balik mandat secara yang lebih padu, insya-Allah kita yakin menang besar. Tapi ini semua pun bergantung kepada keputusan kepimpinan yang ada. Ya, kita akan ikut dan kita patuh. Baik di peringkat PAS dan saya yakin juga di peringkat UMNO bahagian Gombak. Yang kedua, saya melihat gambaran politik di kawasan Gombak saya khususkan. Suasana kita di kawasan Gombak, muafakat nasionalnya tenang, tetapi kita juga melihat ada gerakan secara terancang bagi mengganggu gugat kekuatan muafakat nasional antara PAS UMNO di kawasan Gombak ini. Saya menarik perhatian dengan saya menyandarkan kepada ucapan dan tulisan secara terbuka yang diberikan oleh Datuk PJ Negeri Selangor sendiri beberapa hari yang lepas, yang mengingatkan supaya YB Azmin Ali mestilah bertindak secara bijaksana. Sudah tentulah saya kira ada perkara-perkara besar yang terjadi di sana yang dianggap tidak memberi kebaikan kepada Perikatan Nasional secara keseluruhannya. Adanya tindakan-tindakan atas sifat individu. Tidak memanggil mesyuarat. Umpamanya, saya kira ini mungkin adinda saya boleh menghuraikan secara detail, tapi tulisan itu menampakkan ada yang tak kena dalam perikatan, khususnya gerakan-gerakan yang dibuat. Oleh kerana itu, oleh kerana YB Azmin ini sendiri adalah menteri, dan Gombak ni ramai menteri. Menteri besar pun ada, menteri di pusat pun ada. Dari dulu, memang Gombak ni tempat menteri. Masa saya tanding dulu pun lawan Rakibah. Datuk Rakibah pun menteri juga. Dulu. Jadi kita nak menyebut bahawasanya ada semacam gerakan secara halus. Dan saya serta kawan-kawan di Gombak, saya pun tak tahu Azmin ni dia parti apa. Dia bergerak atas apa.
Kebanyakan yang lain-lain pun kata XPKR. Wanita-wanita PKR yang keluar parti masuk dalam satu NGO yang dinamakan sebagai Nation of Women Now, ya, wanita negara. Mungkin mereka ada perancangan itu di pihak mereka lah. Tapi saya kira Gombak tidak mampu untuk menerima orang yang jenis hengki-pengki begini. Dan kalau Gombak mengingat balik berhubung dengan langkah Kajang, nasib yang diterima oleh Tan Sri Khalid Ibrahim, orang yang begitu jujur dalam memegang jawatan Menteri Besar di negeri Selangor. Kemudian peristiwa antara dia dengan Anwar Ibrahim yang berkesudahan dengan apa yang kita lihat. Dan sekarang dia, kalau dia masuk pula ke Gombak, saya tidak nampak pengundi-pengundi khasnya di Gombak mahukan orang-orang yang seperti ini. Walaupun kita mulai melihat dia mulai turun dengan keuangan yang banyak. Soal duit tak ada masalah. Saya sendiri kalau menteri pun ada peruntukan, saya pun boleh bagi. Tapi yang kita nak orang-orang yang benar-benar jujur. Dan banyaklah benda yang saya kira saya reserve dululah. Dia untuk tidak mungkin saya nak meneruskan semua sekali. Tapi saya nak menyebut Gombak berjalan dengan muafakat nasional ini seperti yang Dinda saya nyatakan tadi, kita tenang. Tapi memang ada perancangan halus yang bergerak dari depan dan belakang mengganggu kita. Saya menegaskan bahawa PAS bergerak politik ini secara muwajahah silmiah, yakni secara aman damai. So jangan ganggu kami. Jangan ganggu saya dan adinda saya daripada UMNO bahagian Gombak. Dengan apa cara pun. Kerana kami PAS berpegang kepada sabda Nabi SAW. La tatamannau liqa'al adu. Fa idza laqitumuhum faqbutuh. Wa fi riwayatin. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Innallaha ma'as sabirin. Rasulullah memesan, jangan kamu bercita-cita mencari musuh. PAS tidak pernah nak cari musuh. Tapi kalau kamu terpaksa bertemu dengan musuh, kamu hendaklah tetap jangan berganjak. Dalam riwayat lain Nabi menyebut, kalau terpaksa bertemu dengan musuh, bersabarlah kamu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. InsyaAllah, saya mengemudi PAS Gombak bersama pimpinan tertinggi di Gombak. Kita akan bersabar bersama dengan rakan-rakan kita daripada UMNO bahagian Gombak, menjalankan terus usaha bagi melahirkan politik yang sehat dalam Parlimen Gombak dan 3 DUN yang ada insya-Allah. Saya kira itu sedikit pandangan yang ingin saya lontarkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Kita lihat perkembangan yang cukup baik dalam pemantapan ataupun kita dalam memperkukuhkan, memperkasakan lagi muafakat nasional di Gombak di antara PAS dan juga UMNO, bahawa banyak program-program kita turun bersama, dan baru-baru ni dalam COVID-19 pun dalam PKP kita turun mengedarkan bantuan bersama. Jadi kita lihat kebersamaan itu. Apabila kita renung sejak daripada PRU ke-14, kita lihat dalam PRK yang ada, bermula kita lihat kemenangan-kemenangan hat-trick yang cantik daripada Parlimen Cameron Highlandnya, kemudian turun ke Semenyihnya Don Rantaunya, kemudian kita pergi ke Parlimen Tanjung Piai, kita pergi ke Sabah Parlimen Kimanis, kemudian balik semula ke baru-baru ni Don Cini. Jadi kita lihat apabila kebersamaan itu ada daripada muafakat yang cukup cantik, dalam keadaan kita lihat pada hari ini ia membentuk satu suasana politik yang baik. Dan saya lihat itu post Datuk Megat ada tulis, maknanya kiraan lantik speaker baru pun satu, beza 2 undi, beza 3 undi, bermakna kat situ lihat, saya nampak Datuk Megat kata kenapa tak pilihan raya kan. Jadi apa komen Datuk Megat? Terus ke arah tu. Terima kasih Adinda Ustaz. Saya, itu pendirian saya secara peribadi. Bila kita lihat dengan jumlah yang dah tak boleh kita tipu. It's a fact. The numbers has shows. Maknanya jumlah itu telah membuktikan bahawasanya itulah sokongan yang kita ada. 111 dengan 109, 2 tidak mengundi yang sepatutnya daripada PN. Jadi pada saya, dalam keadaan nak mengurus negara,
dalam kita sedang berhadapan dengan post-COVID-19 ini, kita memerlukan satu kerajaan yang kuat. Kita menjangkakan bahawasanya selepas kerajaan PN berjaya mengharungi dengan frontliners kita yang kita tak lupa pada jasa mereka, doktor, pasukan keselamatan kita, semua yang terlibat, our frontliners, they have given the best. Yang tu kita kena akui. Dan yang lebih penting, Allah melindungi kita semua. Akhirnya kita dah keluar, nampak tanda-tanda pemulihan sedang berlaku. Jadi bila kita sekarang dalam proses post-COVID, dalam post-COVID, di sinilah memerlukan satu kerajaan yang kuat. Economically, kita kena akui COVID ini membuatkan seluruh dunia ekonominya hampir runtuh. Jadi bermaksud, ini bukan hanya di Malaysia tapi it's the whole world. Bermaksud untuk kita kembali stabil, untuk kita boleh mengurus balik negara kita dengan kedudukan, memulihkan ekonomi kita, pekerjaan, kita perlu memikirkan soal pekerjaan. Ramai yang hilang pekerjaan sekarang. Dan saya menjangkakan selepas moratorium ini tamat, maka kita akan dapat lihat kedudukan yang sebenarnya on the ground. Kita mesti akui sekarang, masih lagi kita sedang enjoying holiday dari segi membayar ansuran dan sebagainya. Tetapi bila bulan September ini berakhir, then when everybody got to take money from their own pocket untuk serve loan-loan yang mereka memang ada dengan bank, maka di situlah nanti kita dapat lihat masalah yang sebenar. Hari itu sekejap je kita semua akui, bila kita ambil contoh, ini reality, bila kita tak perlu bayar bil TMB contoh dan sebagainya. Tiba-tiba bila sampai bil TMB dengan yalah pasti bila 3 bulan tak dibuat, ramai melompat. Melompat, satu negara melompat. Kerajaan zalim lah menteri, padahal tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Tetapi waktu itu when you got to take something from your pocket, maka retaliation itu akan berlaku. Jadi untuk kalau kita nak mengurus ini semua, you need a strong government. Kita tak boleh nak nafikan. Untuk kita bina balik, untuk membantu balik negara ini, you need a strong government. Maknanya dengan hanya jumlah yang cukup small, kalau kita kata, saya pernah menjadi ahli Dewan Negara selama 6 tahun di Dewan Negara. Kita waktu itu pun ada pernah situasi yang tertentu yang memerlukan bila kita nak meluluskan mana-mana bil kita, kita memerlukan setiap bil itu mesti mendapat undian. Kita mesti akui Perdana Menteri sibuk, bukan hanya Perdana Menteri perlu berada 24 setiap waktu sesi sidang Dewan Rakyat berlangsung, alih-alih jemaah menteri. Tetapi bila ini dalam keadaan yang cukup kecil, yalah ada orang tak bersetuju dengan saya. Tak perlulah pilihan raya, boleh menang. Ini bukan soal menang kalah. Ini soal to have a strong government. Kalau sekiranya rakyat memutuskan untuk memilih sesiapa yang mereka hendaki, dah itu keputusan rakyat. Whatever it takes, mesti ada new mandate, a strong government, supaya negara ini boleh bangkit. Kalau tidak, kita nak berhadapan dengan bajet. Saya difahamkan bajet akan dibentangkan pada akhir bulan 10 atau awal November. Bayangkan kalau bajet itu nanti tak mendapat kelulusan. Na'uzubillah min zalik. Soal ajal maut khulul nasi zakatul maut ni kita tak tahu. Ni kerja Allah, rahsia Allah. Jadi kita tak boleh berhadapan dengan situasi yang mana tertentu, macam sahabat kita Datuk Max uzur berada di hospital. Jadi tak boleh kita dalam keadaan itu, kerana satu undi ahli parlimen itu penting. Jadi jangan kita kadang-kadang kita memikirkan kita tak boleh. Jadi saya nak menjelaskan, untuk post-COVID kita memerlukan, tapi election ni tak perlu berlaku besok atau lusa atau tulan. But it has to be. Kerajaan ini mesti ada satu new mandate yang kuat. Saya percaya rakyat Malaysia hari ini secara keseluruhan dah ada siapa pilihan yang mereka berkehendakkan sebagai kerajaan, sebagai pemerintah. Singapura, dalam COVID mereka buat, dalam post-COVID mereka buat, dalam keadaan kes-kes baru di Singapura masih lagi tinggi. Mereka berani call for election 2 minggu saja Presiden Lee Hsien Loong bubar parlimen and call for election. Pada 10 hari bulan itu rakyat Singapura telah membuat pilihan kerana mereka mungkin melihat pentingnya kerajaan baru untuk mengurus negara mereka kembali pulih economically. Dan bila pulih dari segi ekonomi, maka rakyat akan mendapat keselesaan. Jadi yang ni yang saya fikir,
bukan soal kita menentang, tetapi ini soal kepentingan itu mesti diadakan. When, where and how, itu biarlah kebijaksanaan Yang Berhormat Perdana Menteri. Berbalik kepada Gombak, saya nak ucap terima kasih pada kanda saya. Ini soal yang kita dah nyatakan. Bila kita di Gombak, saya dah bawa dalam mesyuarat Biro Politik UMNO bahagian dan sebagainya. MN di Gombak, saya dah kata awal tadi, full stop. Tak ada cerita lagi bab lain. MN saja. Dan kita will not will be in discussion. Ada saya dengar baru ni ahli parlimen kita kata runding lah. Nak runding, kita runding mesti ada orang yang kita nak runding. Runding tu dengan parti. You ni parti apa? Nak runding dengan siapa? Kalau hanya kata X PKR, siapa X PKR? Jadi benda ni mesti jelas. Saya juga ingin menambah apa yang kanda saya sebut. Bila mana beliau dilantik sebagai pengurusi Majlis Pembangunan Persekutuan Negeri Selangor, dia seorang je buat benda yang pelik dalam Negeri Selangor ni. Kita ada 4 negeri yang dipimpin oleh Menteri Persekutuan. Pulau Pinang dipimpin Datuk Seri Rizal Marikan. Negeri Sembilan dipimpin oleh Yang Berhormat Saudara Hairi Jamaluddin sebagai pengurusi. Dan di Sabah, Yang Berhormat Datuk Seri Ronald Kendi. Ini 3 yang memimpin sebagai pengurusi. Dan Selangor, Datuk Seri Azmin Ali. Ketiga-tiga pengurusi di 3 negeri ini menjemput semua ahli-ahli parlimen dan adun PN untuk hadir sebab ini agensi kerajaan persekutuan. Tanpa melibatkan agensi kerajaan negeri. Sebab kerajaan negeri ini bukannya sealiran dengan kerajaan persekutuan. Tapi terbalik di Selangor. Di Selangor, yang ahli-ahli parlimen PN tak dipanggil, adun-adun PN tak dipanggil, yang dipanggilnya Menteri Besar Selangor. Jadi kita pun macam mana kata Datuk PJ Selangor dah bagi kenyataan, Yang Berhormat Tan Sri Nur Omar juga keluarkan kenyataan yang agak sikit keras. Mungkin Datuk Azmin ni dia lupa dia masih lagi kerajaan PH ke PN. Dia keliru identiti dia. Dia keliru, dia lupa. Jadi yang kita ni semua tak dijemput. Ini bukan soal mesyuarat. Orang kata tak bagi mesyuarat. No, it's not about attending meetings. Ini soal prinsip. Tak apa kalau you tak nak mengakui kita di Selangor, kita juga tak berurusan dengan ex PKR di Gombak. Kita dah ada gagasan yang kita memang kita perlu strengthen kita punya gagasan. Jadi bila saya sebutkan tadi dengan hampir 6 siri PRK yang dimenangi oleh UMNO dengan keadaan kita Muafakat Nasional MN. Jadi maknanya sahabat kita lihat di sana keperluannya kita dalam pilihan raya, kita lihat kerajaan yang fragile. Jadi perlu kepada, ada orang menyebut, sampai hari ni duk kata, dia parlimen semalam pun saya dengar, kerajaan tebuk pintu lah, tebuk atap lah. Jadi benda ni kalau kita nak settle, kita balik kepada PRU lah. Snap Malaysian. Jadi maknanya bukanlah sekarang, tapi terpulang kepada kebijaksanaan. Dalam siri pilihan raya, kita dah boleh faham dah mood rakyat tu jenak siapa. Kita dah boleh baca bahawa rakyat tidak berpuas hati dalam tempoh hampir 2 tahun lebih dipimpin oleh kerajaan PH. Jadi kita balik kepada yang di-Ketua Pakar Gombak, Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Muhammad Nasir. Jadi sebagai ketua kepada pimpinan Pakar Gombak, hala tuju Pakar Gombak dalam kita menghadapi politik akan datang secara khususnya pilihan raya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Saya merengkahkan saja untuk tempoh masa sekarang. Karena politik ini ada jangka pendek dan ada politik jangka panjang. Saya hanya menyebut dulu untuk jangka pendeknya ada 2. Pertama, tidak lain dan tidak bukan. PAS kawasan Gombak akan berterusan dalam apa keadaan pun mengukuhkan muafakat nasional di Gombak. Bersama dengan adinda saya yang berbahagia Datuk Megat, yang mewakili UMNO bahagian Gombak, selaku ketua bahagian. Itu yang pertama. Kita akan susun, kita rancang, kita akan buat program. Ada banyaklah yang saya kira saya tak akan huraikan di sini. Yang kedua, PAS akan meletakkan suatu matlamat juga untuk jangka panjangnya bekerjasama atas sifat muafakat nasional. Walaupun DAP tidak ada di sini. Di Gombak ni macam tak ada DAP. Mungkin penyokong ada, tapi secara agresifnya parti DAP itu tak nampak sini. Maka PAS akan bersama dengan
UMNO bahagian untuk membantu PAS negeri dan UMNO negeri bagi kita berusaha memecahkan dominasi DAP dalam kepimpinan kerajaan di negeri Selangor dan di peringkat pusat di Parlimen. Lalu bagaimana cara, apa tindakan yang akan dibuat, itu kita akan bincang kemudian. Dan saya beri jaminan insya-Allah PAS kawasan bersedia untuk bekerjasama terus dengan UMNO bahagian Gombak atas muafakat nasional bagi kebaikan umat, rakyat dan seluruh siapa saja yang ada di negara ini yang berbilang kaum. Kita tidak akan mengenepikan mereka. Tapi kita tidak mampu untuk menerima DAP atas apa yang telah berlaku, yang telah kita fahami dan maklumi bersama. Jadi, untuk jangka pendek itulah lebih kurang 2 matlamat asas. Nanti yang lain kita akan bincanglah dalam mesyuarat-mesyuarat yang kita akan buat insya-Allah. Okey, sebelum berpindah kepada Datuk Megat, insya-Allah kita lepas ni pusingan terakhir Datuk Megat. Kemudian kita lihat kalau ada 1-2 soalan, kita jawab, ahli panel jawab, kemudian kita buat penggulungan. Boleh dah? Jadi masa kita sangat cepat berlaku berlalu. Saya rasa baru duduk tadi. Dah nak habis dah. Tak rasa macam itulah keadaan dia bila duduk dalam sembang-sembang petang-petang ni. Jadi Datuk Megat, saya lihat bahawa Gombak ni memang Gombak ni kadang-kadang dia berombak. Sesuai dengan Gombak lah. Kan dekat sini macam-macam ada. Kan Nabi palsu ada, Kemensah. Kadiani ada, dekat Sungai Tua. Macam-macam semua ada. Jadi pening. Dalam keadaan kita lihat Gombak ini banyak player-player utama ada di sini. Menteri besar di Sungai Tuanya, kemudian menteri pusatnya ada di sini. Jadi macam mana kalau kita lihat pandangan ni Datuk Megat dalam sehingga hari ini adinda moderator, kita dah pastikan muafakat nasional ni ialah yang kita mesti perkasakan. Itu tidak ada duanya lah. Makna atas nama muafakat nasional. Cuma yang penting bagi kita sekarang, macam mana kata adinda kakanda saya tadi, DAP adalah pastinya musuh. Dan sesiapa saja yang bersama dengan DAP, membawa dasar DAP, membawa ideologi perjuangan DAP, mereka juga akan kita tentang habis-habisan. Sebab kita dah nampak 22 bulan Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjukkan kepada kita semua. Yang ni bukan kerja kita. Sebab tu orang kata kita kerajaan ikut tingkap lah, kerajaan ikut pintu belakang lah, kerajaan ikut bumbung lah. Sebenarnya yang bakar rumah mereka tu mereka sendiri. Tak ada kena-mengena dengan muafakat nasional ni. Muafakat nasional ni kita dah selesa di Gombak, kita dah selesa menjadi pembangkang. Dan kita semua bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya yang ke-15. Maksimumnya 2023. Tetapi ketentuan Allah, mereka jatuh sendiri. Yang mana mereka sendiri merancang, mereka sendiri yang meletak jawatan, mereka sendiri berbalah antara satu sama lain, mereka sendiri yang timbul pengkhianat di dalam mereka sendiri, maka akhirnya kerajaan mereka tumbang. Bila kerajaan mereka tumbang, waktu itu kita dah bercakap, di ahli-ahli parlimen kita dah sampaikan semalam, bahawasanya ahli-ahli parlimen UMNO dan PAS pada waktu itu lebih selesa untuk membubarkan parlimen. Cadangan yang ditulis kepada Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong round yang pertama ialah untuk parlimen dibubarkan. Jadi akhirnya itu pendirian muafakat nasional. Tetapi bila diminta untuk menghantar nama yang cadangan yang kedua, maka akhirnya menamakan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi ini yang saya kata, akhirnya mereka sendiri yang meruntuhkan rumah mereka. Dan kita dah nampak 22 bulan itu bahawasanya apakah mereka yang sebenarnya. Sebab itu kita tak bersetuju. Saya pagi tadi dapat dengar ulasan atau jawapan Yang Berhormat Menteri KPKT, ahli Parlimen Ampang. Walaupun dah dalam Perikatan Nasional, ada dasar-dasar yang mereka bawa dulu bersama dengan DAP, kita tak setuju. Kita tak bersetuju dengan adanya cadangan untuk diadakan pilihan raya kerajaan tempatan. Full stop. Tapi dia masih lagi menjawab
kononnya benda ni dalam dah 2 tahun dalam kajian dan akan diadakan pada tahun 2021. Selangor pula negeri kita ni akan diadakan pilot dengan Pulau Pinang. Yang ini bukan dasar kita. Sebab itu saya kata tadi, berbalik kepada Adinda Al-Fadhil Ustaz punya pertanyaan, perlu atau tidak dibubarkan? Pada saya perlu, sebab dasar semua tak jelas. Sebab kerajaan ini ditubuhkan atas waktu itu, understanding between the MPs. Itu saja. Supaya mesti ada someone lead the government kan. Tetapi dasar berbeza, cara berbeza. Kita pun tak naklah berbalah dalam parlimen. Menteri PN kata nak buat, kita kata UMNO dan PAS Muafakat Nasional kata tak nak. Sebab dasarnya tak jelas. Jadi biarlah kita buat satu dasar yang akhirnya rakyat jelas. Bila ditawarkan semua dasar-dasar ini, maka rakyat boleh buat pilihan siapa yang mereka kendaki. Jadi di Gombak kita Muafakat Nasional, kita tunggulah as time goes by, macam kata kanda saya, tapi kita tengok from time to time apa keperluannya. Tapi Muafakat Nasional ni mesti kita terus perkasakan. Macam mana kata kanda Ustaz Salahuddin, kita dah rancang banyak program bersama dan kita akan teruskan program ini dari masa ke semasa di Gombak, insyaAllah. Okay. Terima kasih Datuk. Di sini ada beberapa soalan tapi macam dah terjawab. Contoh kerjasama dengan Azmin dan Hilman dah dijawab. Tolong jawab semua soalan saya, dah jawab dah tadi. MN sokong Azmin ke, dah jawab. Ni dia, Ikman kata tolong kirim salam saya pada Datuk Megat. Jadi sahabat-sahabat kirim salam semua. Dan kita lihat kalau ada soalan-soalan daripada penonton kita. Kalau tak ada, kita nak pergi penggulungan kita di hujung daripada program kita ini. Dari mana nak ke mana, apkah se apkah jengge. Macam kita boleh buat siri-siri lah Datuk program ni. Nampak lagi petang lagi banyak yang masuk Alhamdulillah. InsyaAllah kita boleh teruskan lagi insyaAllah dengan program yang baik. Jadi saya rasa dalam keadaan yang tak ada sekarang ni, kita pergi kepada penggulungan. Kita pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Nasir dengan sedikit penggulungan kita di hujung daripada program. Sila Jadi Abang Gulung. Sila bang. Berhubung dengan penggulungan ini, saya suka untuk berkongsi dengan seluruh yang mengikuti siaran ini berhubung dengan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tuzillu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala lah Tuhan yang memiliki kerajaan. Dia memberi kerajaan kepada sesiapa yang dia kendaki. Dia mencabut kerajaan daripada sesiapa yang dia kendaki. Dia memuliakan sesiapa yang dia kendaki. Dan dia menghinakan sesiapa yang dia kendaki. Baginya lah segala kebaikan. Dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Bagi PAS kawasan Gombak secara khusus dan PAS Negeri Selangor dan PAS Malaysia secara umumnya, apabila kita melangkahkan kaki di dalam politik atas kepelbagaian warna-warna politik itu, kita tidak akan melepaskan diri daripada Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang seperti ini. Bagi PAS kawasan Gombak, kita meyakini persahabatan ini. Kita meyakini ikatan ini. Kerana Muafakat Nasional ini ada bai'ahnya. Ada perjanjiannya yang telah dimeterikan oleh Datuk Seri Tuan Guru dan juga Datuk Seri Presiden UMNO. Ini bukan barang main-main. Karena itu PAS kawasan Gombak bersungguh-sungguh akan terus mengukuhkan Muafakat Nasional
bersama dengan adinda saya yang mewakili UMNO bahagian Gombak. Adapun yang di depan, apa yang berlaku hatta ta'tiya amrullah, itu kami akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana memang kemenangan itu min indillah, adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah keyakinan kami Islam akan diberi kemenangan oleh Allah, dan kita akan membela seluruh rakyat atas prinsip dan keadilannya. Wallahu alam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Sarwi Nasir dengan penggulungan itu tadi. Dalam keadaan kita, Alhamdulillah, ahli panel yang cukup menepati masa. Sebab tu orang hebat ni dia senang. Saya tak perlu sebut. Dia punctual, kemas. Jadi kesimpulan yang kita rasakan, kehangatan hari ini, petang ni, bukan kehangatan program kita, tapi kehangatan ukhuwah kita, yang Allah berikan satu anugerah, satu nikmat yang luar biasa. Wa allafa baina qulubihim. Ayat 63 surah Al-Anfal jelas pada kita, yang menyatukan hati-hati kita di atas muka bumi ialah Allah. Bukan kerja buat manusia. Dan nikmat persaudaraan ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat ini kita bersatu dalam keadaan kita memajukan diri kita dengan agama yang kita kasih, yang kita cinta, insya-Allah. Jadi sekali lagi Gombak TV mengucapkan tadi dah. Nak sekali. Akhirnya saya nak cakap terima kasih kepada Gombak TV. Saya lihat memang daripada komen-komen yang disampaikan, mereka menunggu sebab disebut oleh Adinda Ustaz tadi, Gombak ni macam-macam ada. Ada Nabi palsu, ada Qadiani, perangai yang pelik-pelik ada di Gombak. Di Gombak ni, Syiah ada, dulu di Taman Seri Gombak ni pejabat. Macam-macam yang against the norms ni banyaklah. Luar daripada naluri kebiasaan manusia ni banyak di Gombak. Jadi akhirnya kita kena pastikan yang saya kata sebut tadi dengan kanda saya, kita akan perkukuhkan muafakat nasional. Kerana pada saya, waktu muafakat nasional ini termeterai, we could see rakyat sebenarnya waktu itu meyakini muafakat nasional. Muafakat nasional, kita dah masuk 6 pilihan raya berturut-turut. Sungai Kandis, kita mulakan baru permulaan, waktu tu belum ada apa-apa lagi. Tengah pening lagi. Masa tu belum lagi yakin, tak yakin dan sebagainya. Kemudian kita mulakan agak sedikit jayanya waktu di Sri Setia. Bila UMNO membantu habis-habisan, kemudian Allah berikan lagi kita di Cameron Highland. Ini semua aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Hidup, mati, ajal, pertemuan, ini hak Allah. Jadi pada saya, ini semua telah digerakkan oleh Allah dan kita hanya mengikut saja. Sebab itulah pada saya dan rakan-rakan kepimpinan UMNO bahagian, kita akan terus by hook or by crook, ini mesti kita pertahankan. Supaya inilah yang saya fikir di mana-mana hari ini rakyat bercakap, kita boleh tengok dalam media sosial, jangan kita on denial syndrome. Saya suka mengingatkan diri saya dan pimpinan UMNO di Gombak, dulu kita mungkin ada denial syndrome, kita tak nak dengar. Tapi hari ini kita jangan mengulangi kesilapan yang sama. Dulu orang termakan dengan fitnah, mereka terima taburan janji yang luar biasa, yang akhirnya PH tak mampu berikan. Kita dah bagi tahu, jangan, ini taburan janji yang tak mungkin dilaksanakan. Tetapi tak apa, kita terima keputusan itu. Sekarang ni saya fikir MN ni di media sosial semua bercakap soal muafakat nasional. Mereka selesa dengan kita. Bukan hanya Melayu Islam, tetapi semua kaum, semua bangsa. Di Gombak kita ada komposisi penduduk, orang India yang juga agak tinggi, orang Cina yang ada juga di bandar-bandar, di Taman Seri Gombak dan melewati sebagainya. They are comfortable dengan muafakat nasional. Tidak seperti yang dituduh dulu, ekstrim dan sebagainya. Jadi saya fikir muafakat nasional di Gombak khususnya, kita akan terus perkasakan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu kita, mendorong kita ke arah yang terbaik demi untuk rakyat Malaysia dan pastinya khasnya untuk rakyat dalam kawasan Parlimen Gombak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akhirnya ucap terima kasih kepada Gombak TV dan yang sudi menjemput kami. Alhamdulillah, satu program yang cukup baik dan mungkin kita boleh teruskan pada masa akan datang. Mungkin Ketua Muslimat Pakatan Gombak dengan Ketua Wanita Gombak, mungkin Ketua Pemuda PAS Gombak dan Ketua Pemuda UMNO Gombak. Jadi
perkara-perkara yang mungkin boleh kita fikirkan pada masa akan datang. Jadi ucap terima kasih. Saya mohon jutaan kemaafan di atas segala kelemahan dalam mengendalikan program bicara politik kita pada petang ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Amin. Allah jujur rahmat ke atas kita, Amin. Allah panjangkan lagi kasih sayang kita, Allah perkukuhkan lagi. Dengan serangkap pantun daripada saya, kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi sambil menangkap si ikan sepat untuk dimasak bersama tahu. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi di lain hari, di lain tempat. Bila, kami pun tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.